Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi bersama dengan Cikgu Hafiz pada hari ini bagi mata pelajaran Sains Sosial dan Alam Sekitar KSSM Pendidikan Khas Tingkatan 2. Pada hari ini, pada tarikh 20 Mei tahun 2021, pada hari Khamis, kamu semua akan menyambung semula pembelajaran kita bagi tajuk tumbuhan. Cikgu harap kamu semua telah bersedia untuk menerima pembelajaran daripada cikgu pada hari ini. Tema atau tajuk kita pada hari ini masih sama dengan tajuk kita sebelum ini, iaitu 3.0 tumbuhan, standard kandungan, perlindungan tumbuhan dari gangguan, standard pembelajaran mengenal tumbuh-tumbuhan seperti durian dan nenas, betik dan nangka, tebu dan pokok buluh, cendawan dan pokok keladi hiasan. Kemudian kamu juga akan mempelajari untuk menyatakan ciri-ciri khas bagi tumbuhan bagi melindungi dirinya, sama ada melalui cara mempunyai duri ataupun berduri, bergetah, berbulu halus dan beracun. Dan standard pembelajaran yang terakhir ialah menjelaskan cara-cara tumbuhan melindungi diri dari gangguan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini iaitu pada akhir pengajaran ini kamu semua akan dapat yang pertama, menyatakan cara perlindungan diri bagi tumbuhan seperti durian, nenas, betik, nangka, tebu, pokok buluh, cendawan dan pokok keladi hiasan melalui aktiviti latihan yang akan dijalankan. Objektif yang kedua ialah kamu dapat menjelaskan 4 cara tumbuhan melindungi diri dari gangguan, iaitu secara memiliki duri yang tajam, getah yang melekit, bulu-bulu halus yang menggatalkan dan racun yang menyebabkan ketidakkeselesaan. Perhatian, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran dari rumah pada hari ini, sila gunakan lembaran nota dan latihan yang telah cikgu sediakan kepada kamu semua sebelum cuti raya Aidilfitri yang lalu. Lembaran nota ini ada cikgu sertakan bersama dengan buku nota ataupun latihan kamu. Contoh lembaran nota dan latihan yang akan kita gunakan pada hari ini adalah seperti yang di bawah ini. Cuma ada 2 helai sahaja. Perhatikan tarikh-tarikhnya. Pastikan kamu menggunakan lembaran nota yang betul. Sekarang kita akan memulakan sesi PDPR kita. Seperti yang telah cikgu jelaskan kepada kamu, di dunia ini terdapat 3 benda hidup yang telah diciptakan oleh Tuhan. Yang pertamanya adalah diri kita sendiri, iaitu manusia. Yang keduanya ialah haiwan. Dan yang ketiganya adalah tumbuhan. Manusia mempunyai berbagai-bagai cara untuk melindungi dirinya daripada gangguan. Begitu juga haiwan. Haiwan dikurniakan dengan kuku yang tajam, gigi yang tajam ataupun mempunyai racun untuk melindungi dirinya daripada gangguan. Jadi pada hari ini kita akan melihat bagaimanakah pula cara-cara tumbuhan melindungi dirinya daripada gangguan musuh. Musuh bagi tumbuhan ada 2. Yang pertamanya adalah manusia itu sendiri dan yang keduanya adalah haiwan. Kerana tumbuh-tumbuhan merupakan sumber makanan yang utama bagi haiwan dan juga manusia. Jadi, sebagai langkah melindungi dirinya, tumbuhan juga mempunyai cara-cara yang tersendiri daripada diganggu oleh musuh-musuhnya itu tadi.
iaitu manusia dan juga haiwan. Yang pertama, cara-cara tumbuhan melindungi dirinya adalah berduri. Perhatikan dialog di antara seorang guru bersama dengan 3 orang muridnya di bawah ini. Tumbuhan seperti nenas dan juga durian menggunakan duri yang tajam pada kulitnya untuk melindungi isinya daripada dimakan musuh. Sudah pasti kita semua sangat menyukai buah durian. Rasanya lemak dan manis dan sangat enak. Begitu juga dengan buah nenas. Tetapi sekiranya kita hendak memakan kedua-dua buah ini, kita perlu berhadapan dengan duri-duri yang tajam yang ada pada kulitnya sebelum kita mampu untuk memakan isinya. Itu adalah satu contoh cara tumbuh-tumbuhan melindungi dirinya, iaitu dengan cara berduri. Berikut cikgu senaraikan 2 contoh tumbuhan lain yang melindungi dirinya dengan kaedah berduri. Yang pertamanya ialah buah durian Belanda dan yang kedua adalah buah salak. Pernah tak kamu menjumpai kedua-dua jenis buah ini? Atau pernahkah kamu meminum salah satu air yang diperbuat daripada buah ini? Pasti kamu semua pernah mencuba minum air durian Belanda. Ianya sangat enak, rasanya sedikit masam. Kedua-dua buah ini melindungi dirinya ataupun isinya dengan duri-duri yang tajam. Boleh melukakan diri kita dan boleh mencederakan bahagian tubuh musuh yang cuba memakan isinya. Kita masuk pula dengan cara-cara tumbuhan melindungi dirinya yang kedua. Yang kedua adalah melalui cara bergetah. Perhatikan dialog antara 3 orang pelajar di bawah ini. Apakah kegunaan getah yang ada pada pokok betik dan juga pokok nangka? Baik, kedua-dua pokok ini mempunyai getah yang sangat melekit. Getah ini akan melekat pada badan musuh dan menyukarkan pergerakan mereka. Bagi manusia mungkin tidak mempunyai apa-apa masalah jika berhadapan dengan getah dari kedua buah ini. Tetapi bagi haiwan seperti tupai dan juga serangga-serangga kecil, apabila terkena getah yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan ini, ia akan menyebabkan mereka sukar untuk bergerak kerana ia sangat melekit. Kita ambil contoh getah yang terdapat pada betik dan juga nangka ini apabila terkena pada baju kita akan menyebabkan kesan yang berpanjangan dan sangat sukar untuk dibasuh. Contoh tumbuhan lain yang melindungi dirinya dengan kaedah bergetah. Yang pertamanya adalah buah macang dan juga kuinin. Pernahkah kamu melihat buah macang dan juga kuinin ini? Buahnya kelihatan seperti buah mangga tetapi mempunyai tekstur dan rasa yang sedikit berbeza. Buah macang dan juga kuinin ini sangat sedap untuk dibuat sambal. Buah yang kedua yang melindungi dirinya dengan getah yang sangat melekit adalah buah cempedak. Buah cempedak ini kelihatannya sama seperti buah nangka tetapi mempunyai isi dan tekstur yang berbeza. Pasti kamu semua pernah memakan goreng cempedak. Cikgu sangat menyukai goreng cempedak dan harganya juga sangat mahal. Cara tumbuhan melindungi dirinya yang ketiga, iaitu berbulu halus. Apakah yang dimaksudkan dengan berbulu halus itu? Perhatikan dialog di antara 4 orang murid di bawah ini. Mengapakah tangan
Seorang murid daripada kumpulan itu terasa gatal selepas menyentuh pohon buluh. Ini adalah kerana bulu-bulu halus pada permukaan buluh dan tebu akan melekat pada badan musuh dan menyebabkan kegatalan ataupun miang. Bulu-bulu ini berguna untuk mengelakkan gangguan musuh. Sebab itulah, kalau sekiranya kita tidak menggunakan sarung tangan ketika menyentuh pokok buluh dan juga pokok tebu, ia akan menyebabkan tangan kita mengalami kegatalan. Biasanya kita menyebut kegatalan itu dengan istilah miang. Contoh tumbuhan lain yang melindungi dirinya dengan kaedah berbulu halus adalah pokok rotan. Selain daripada mempunyai bulu yang halus, pokok rotan juga mempunyai duri. Duri yang tajam yang melindungi dirinya daripada gangguan musuh. Pernahkah kamu melihat pokok rotan di dalam hutan? Rotan yang biasa kamu lihat di sekolah yang digunakan oleh guru-guru kamu, ianya telah diproses. Jadi kamu tidak dapat melihat bulu-bulu halus ataupun duri-duri tajam yang menyelaputinya. Tetapi sekiranya kamu dapat masuk ke hutan dan melihat rotan dalam bentuk semula jadi, kamu akan pasti dapat melihat bulu-bulu halus dan juga duri yang terdapat pada permukaannya. Jadi apabila sahaja tersentuh, ia akan menyebabkan kegatalan kepada diri kita. Dan itu merupakan satu contoh kaedah tumbuhan melindungi dirinya. Cara tumbuhan melindungi dirinya yang terakhir adalah melalui kaedah beracun. Perhatikan dialog di antara 3 orang pelajar perempuan di bawah ini. Terdapat pokok yang sangat cantik yang biasa kita tanam di rumah, iaitu pokok keladi hiasan. Tetapi, pokok keladi hiasan ini mempunyai getah yang sangat beracun yang boleh menyebabkan kamu mengalami kesakitan, ketidakkeselesaan dan juga lumpuh. Jadi berhati-hati ketika menyentuh ataupun menanam pokok keladi hiasan. Ia memang cantik, tetapi ia sangat berbahaya. Mungkin ia tidak mendatangkan kesan yang terlalu teruk kepada sesetengah manusia. Tetapi kepada haiwan, ia mungkin boleh menyebabkan kematian. Contoh tumbuhan kedua yang mempunyai racun adalah cendawan. Tidak semua cendawan boleh kita makan. Ada cendawan-cendawan tertentu mempunyai racun yang sangat berbahaya yang boleh menyebabkan kematian kepada manusia. Oleh yang demikian, sekiranya kamu terjumpa mana-mana cendawan di pinggir jalan ataupun di mana sahaja, jangan terus sahaja menyentuhnya kerana dikuatiri ia mempunyai racun. Sekiranya kamu tidak mencuci tangan kamu, ia boleh menyebabkan keracunan kepada diri kamu. Faham? Cikgu harap kamu lebih berhati-hati selepas ini. Contoh tumbuhan lain yang melindungi dirinya dengan kaedah beracun adalah pokok paku pakis. Memang benar, terdapat jenis pokok paku pakis yang boleh kita makan dan dijadikan makanan yang sangat enak. Tetapi, ada juga sebahagian daripada pokok paku pakis ini sangat beracun dan boleh menyebabkan kematian sekiranya kita makan. Oleh itu, berhati-hatilah dalam memilih pokok paku pakis untuk dimakan. Jadi, kesimpulan yang dapat kita jalankan pada hari ini ialah terdapat 4 cara tumbuhan melindungi dirinya dari gangguan musuh, iaitu melalui kaedah berduri. Yang kedua, bergetah. Yang ketiga, berbulu halus. Dan yang keempat, beracun. Cikgu sertakan di bawah ini jadual berkenaan dengan jenis tumbuhan dan cara ia melindungi dirinya dari gangguan. Baca dan fahami bagaimanakah cara tumbuhan melindungi dirinya dan jenis-jenis tumbuhannya. Ianya sangat berguna kepada kamu untuk membuat latihan yang akan cikgu berikan sebentar lagi.
Jadi untuk hari ini, pastikan kamu semua menulis nota dan menyelesaikan latihan yang telah cikgu berikan. Latihan dan nota yang telah cikgu beri itu terdapat dalam modul kertas yang telah cikgu sertakan bersama dengan buku latihan kamu. Cuba lihat dan cari modul nota dan latihan yang telah cikgu berikan. Tampalkan keratan yang perlu dipotong di dalam buku nota ataupun buku latihan anda. Contoh nota dan latihan untuk hari ini adalah seperti di bawah ini. Pastikan kamu menjawab dengan betul dan menulis nota dengan kemas. Sekian, terima kasih. Cikgu harap kamu dapat menyelesaikan semua kerja yang cikgu berikan pada hari ini. Dalam agama kita, Islam, amanah dan kerajinan adalah sesuatu yang diperlukan dalam menuntut ilmu. Cikgu doakan kamu semua sihat sejahtera dan dijauhi dari penyakit yang berbahaya. Assalamualaikum. Jumpa lagi pada minggu hadapan insya-Allah. Semoga kamu terhindar daripada ancaman penyakit berbahaya COVID-19. Cikgu sayangkan kamu semua. Jumpa lagi pada masa akan datang insya-Allah. Bye.